Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zabil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahmaniyah Kampung Sungai Lang Baru, yang dimuliakan dan dikasihi para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah selama-lamanya atas kurniaan, rahmat dan nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada kita sehingga hari ini, menggerakkan hati kita sama-sama dapat mengerjakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan seperti mana yang telah dijadualkan, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Yang bermaksud, bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi golongan perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni difardukan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa inni mru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yushiqu an yakhtalifa ithnani fil fariidati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Yang bermaksud, Nabi SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya, kata Nabi, aku adalah manusia biasa yang akan meninggal dunia juga, dan ilmu akan hilang, yakni dengan kematian yang mempunyai ilmu tersebut, kematian para ulama.
Sesungguhnya kata Nabi, aku sangat resah dan takut jika nantinya ada orang yang bertengkar tentang pembahagian warisan dan permasalahan lainnya, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. InsyaAllah kita sambung pada muka surat yang ke-25. Masih lagi dalam bab kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid, dalam bab besar berkait dengan fiqh faraid. Belum lagi masuk dalam bab perkiraan. Kita nak kena tahu dahulu berkait dengan fiqh faraid. Satu cerita saya nak kongsikan. Baru-baru ini ada seorang yang saya anggap dia seorang yang kuat beragama. Bertemu dengan saya dah nak sentuh, saya nak sebut kampung manalah. Seorang imam masjid datang berjumpa dengan saya, menceritakan tentang masalah harta pusaka. Waktu ayah dan ibu ada, alhamdulillah, adik-beradik dia dan adik-beradik yang lain hidup macam biasa, seronok adik-beradik. Tetapi bila ayah meninggal dunia pada awal Ramadan baru-baru ni, jadi berlaku perselisihan berkait dengan pusaka, sehingga hubungan silaturahim antara adik-beradik ni tadi renggang sehingga kan tak nak jumpa, tak nak ziarah ketika raya. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Itu di kalangan yang kita anggap mungkin hidupnya itu dalam beragama, imam. Bayangkan kalau orang yang na'udzubillah, yang tiada basic agama. Banyak berlaku. Dan sepanjang saya menjadi penolong pentadbir tanah di Kuala Langat, kami penghulu-penghulu mukim di daerah Kuala Langat dilantik sebagai penolong pentadbir tanah. Dan kami biasanya bertugas sebagai pegawai penyaksian ketika ada urusan pindah milik tanah, rumah dan sebagainya. Borang 14A, borang 16A, gadaian dan sebagainya. Sering bila saya jumpa seorang pakcik dengan anak-anak datang buat urusan. Dia kena urusan di pejabat tanah sebab nak kena tamrin, nak kena cop jari, kena ambil gambar bukti perpindahan daripada nama ayah kepada anak-anak. Banyak yang datang bertemu dengan saya. Sambil-sambil kita menguruskan urusan tersebut, saya sering bertanya, pakcik buat pindah milik ini daripada tanah nama pakcik kepada anak-anak ini, anak-anak yang lain tahu ke tidak? Anak-anak yang lain sama ada mereka tahu ataupun tidak. Sebab yang datang mungkin 2 orang, 3 orang, ketika itu kita tak tahu berapa orang anak dia. Boleh jadi lebih. Jadi yang lain-lain tu tahu tak yang pakcik pindahkan nama ni atas nama hibah, atas nama pemberian kasih sayang semasa hidup. Dia cakap, ini satu kes ni lah. Dia kata, saya ada anak ini je, 3 orang ni je. Jadi dipindahkan terus nama atas tanah tersebut kepada nama anak-anaknya. Ini dinamakan hibah, pemberian kita kepada seseorang, sama ada waris ataupun tidak dari sudut hukum sah, kerana ianya berlaku ketika semasa hidup. Kita nak bagi semua pun sah, cuma hati-hati. Hati-hati kerana apa? Takut-takut kita melakukan hibah dengan tujuan helah supaya waris yang sepatutnya dapat melalui faraid terhalang. Sebab bila harta kita dah hibahkan, harta tersebut tidak termasuk lagi dalam harta faraid selepas kematian kita. Kadang-kadang orang buat hibah atas nama kasih sayang, tak ada masalah, itu hak dia, hak kita. Kita nak bagi kepada siapa, orang Muslim ataupun bukan Muslim pun, kita nak bagi dekat dia, sah. Kerana itu pemberian kita semasa hidup.
Tetapi jangan ada sampai kita rasa helah. Biasanya berlaku ketika mana? Ketika orang tu tak ada anak lelaki. Sebab tu orang dulu-dulu takut kalau tak ada anak lelaki, risau. Sebab lelaki ni lah biasanya yang akan menjadi pewaris. Kalau ada anak perempuan seorang dapat 1/2. Kalau ada 2 orang atau lebih dapat 2/3. Jadi selebihnya pergi kepada siapa? Pergi kepada ayah. Kalau ayah ada. Kalau ayah tak ada, pergi kepada adik-beradik yang lelaki. Kalau dia dengan adik-beradik lelaki je tu semasa hidup asyik berkelahi je, asyik bertegang sahaja, bergaduh je, jadi timbul helah dia. Untuk apa? Untuk memberikan semua harta dia, hibahkan kepada anak-anak perempuannya. Kalau itu niatnya sah, memang sah hibah. Tetapi helah dia untuk menghalang waris yang sepatutnya mendapat pusaka ketika dia mati nanti. Jadi ada kes juga yang kadang-kadang adik-beradik yang lain tak tahu. Bila jumpa, datang buat urusan 14A, datang kadang-kadang bila saya cop tu, saya nak uruskan tu, kita sembang-sembang lah. Pakcik, anak yang lain ada tak? Ada. Yang lain macam mana? Tahu tak ni? Tahu, mereka semua tahu. Kenapa Pak Cik buat macam ni? Saya selalu ditanya. Dan kebanyakan majoriti mereka menjawab, saya tak nak nanti bila saya dah tak ada, mereka kelahi, mereka bergaduh sebab harta. Ini yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Hatta dalam background orang yang beragama juga berlaku perselisihan berkait dengan hadis yang mula-mula saya katakan tadi. Kerana apa? Kerana orang tak faham tentang faraid. Orang tak belajar tentang faraid. Kalau tentang Al-Quran dalam hadis yang sama, Nabi tuntut kita supaya belajar Al-Quran dan ajarkan. Alhamdulillah anak-anak kita yang daripada sekolah rendah tadika pun dah pandai baca Quran. Tetapi kalau bab faraid, yang besar-besar belum tentu dapat menguasai dan faham tentang faraid. Tuntutan yang sama dalam hadis yang sama. Mudah-mudahan pengajian kita dalam proses pembelajaran kita mendapat rahmat dan menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kerana syurga Allah itu dengan rahmat Allah. Kalau seorang wanita pelacur dimasukkan ke dalam syurga hanya kerana memberi minum anjing yang kehausan, apatah lagi kita dalam keadaan melaksanakan perintah Nabi, belajar faraid, dan mudah-mudahan kita ajarkan kepada orang lain, terutamanya kepada ahli keluarga kita. Kita tak nak bila kita dah tiada nanti, waris-waris kita kelahi, bergaduh, putus silaturahim hanya kerana harta. Harta yang kita kumpul siang malam semasa hidup kita akhirnya memporak-perandakan keturunan kita, na'udzubillah min zalik. Muka surat 25, kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Yang pertama merupakan penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa jua perintah Nabi, perintah Allah nombor 1 kerana ia adalah perintah Allah. Kadang-kadang orang bertanya, ini dalam bab lain, kenapa contoh daging khinzir itu haram? Jawapan pertama sekali adalah perintah Allah supaya kita tidak makan daging babi, haram. Jangan jawab dari sudut akal. Kalau jawab dari sudut akal, mungkin satu masa ianya akan terpatah. Seperti contoh dulu-dulu kita biasa dengar, kerana dalam daging khinzir itu ada kuman yang susah nak mati. Tetapi kalau orang menjawab, zaman sekarang teknologi baru, teknologi tinggi, ada alat yang mungkin boleh mematikan kuman. Adakah dalil daging khinzir halal? Tidak. Tetap haram. Kerana apa? Nombor 1-nya adalah kerana ianya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang Muslim wajib beriman dengan Allah, wajib beriman dengan kitab Allah, dengan Rasul, dan segala rukun iman yang ada. Wajib itu nombor 1. Kerana ia adalah penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu faraid tidak dijelaskan dengan terperinci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pembahagian tersebut di dalam surah An-Nisa pada ayat 11, 12 dan 176 seperti mana yang telah dinyatakan sebelum ini.
Allah Ta'ala telah menerangkan kadar pembahagian untuk bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami, isteri, saudara lelaki dan saudara perempuan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa ilmu ini sangat penting. Firman Allah Subhanahu wa taala setelah menerangkan pembahagian tersebut, maka surat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka hududullah. Yang bermaksud segala hukum tersebut, yakni berkait dengan anak yatim, berkait dengan faraid dan wasiat, adalah batas-batas syariat Allah. Surah An-Nisa ayat ke-13. Ayat ini selepas Allah menerangkan pembahagian faraid. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, ila akhir ayat. Bagi kamu suami-suami 1/2 daripada harta isteri-isteri kamu sekiranya mereka tidak mempunyai anak. Dan hujungnya apa kata Allah? Tilka hududullah. Yang bermaksud segala hukum tersebut adalah batas-batas syariat Allah. Surah An-Nisa ayat yang ke-13. Kepentingan yang kedua adalah ilmu faraid adalah antara ilmu yang sangat penting. Wa an Abdillah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ilmu thalathatun wa ma siwa dhalika fadlun ayatun muhkamatun wa sunnatun madiyatun wa faridatun adilatun. Dan daripada Abdullah bin Amr bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu ada 3 dan selain itu hanyalah lebihan sahaja, iaitu ayat-ayat berkenaan dengan hukum, sunnah yang betul dan ilmu faraid yang adil. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang ketiga, kepentingan faraid adalah kunci kepada ilmu-ilmu yang lain. Di antara kehebatan ilmu ini adalah ia membawa kepada ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengannya. Tuan-tuan, hari ini bila kita belajar tentang faraid, bukan hanya cerita tentang faraid semata-mata. Nanti kita akan terkait dengan ilmu kedoktoran, kita akan kait dengan ilmu hisab atau ilmu matematik, kita akan kait dengan ilmu sains dan sebagainya. Ada kaitannya, tak banyak sedikit, dalam menentukan sesuatu keputusan dalam perkiraan faraid berkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Ini kerana tahap penguasaan seseorang terhadap ilmu faraid bergantung kepada penguasaannya terhadap ilmu-ilmu yang berkait dengannya. Antaranya ialah yang pertama, ilmu ibadah. Seperti contoh berkait dengan nazar, berkait dengan badal haji, berkait dengan hutang, berkait dengan zakat. Semuanya ini berkait dengan faraid. Ketika mana kita nak mengenal pasti yang mana satu harta pusaka, yang mana betul-betul pure harta pusaka yang mesti kita faraidkan. Kita kena kenal pasti. Dan kita kena kenal pasti yang mana tingkatan step yang perlu didahulukan sebelum faraid. Termasuk tadi hutang, nazar si mati, hutang si mati, zakat si mati, haji si mati yang belum terlaksana ketika waktu dia hidup. Walaupun belum sampai panggilan tabung haji, tetapi ketika dia hidup dia dah mampu, maka ia dikira hutang. Dia tak berdosa, tetapi dikira hutang dan waris wajib menggunakan harta pusaka peninggalan arwah untuk kos badal haji. Ini kita kena kenal pasti, step by step. Bukan bila seseorang mati terus faraid, tidak. Faraid tempat yang keberapa? Yang kelima. Sebelum tu ada 4 step yang waris kena uruskan terlebih dahulu menggunakan harta si mati. Sekalipun tiada persetujuan daripada ahli waris, 4 perkara tersebut wajib dilakukan. Pertama, urusan jenazah, mandi, kafan, solat ke bumi. Yang kedua, hutang si mati, hutang dengan Allah. Yang ketiga, hutang dengan manusia. Yang keempat, wasiat jika ada. Kalau yang kelima habis selesai itu tak ada lagi dah harta, ustaz. Memang tak ada dah lah.
melopong ialah kita sebagai waris. Sebab yang empat-empat ini wajib didahulukan urusannya sebelum faraid. Ada baki baru adalah faraid. Tak ada baki, tak adalah faraid. Sebab tu dulu orang sebut mati meninggalkan hutang. Waris tak dapat langsung sebab hutang wajib dilunaskan sebelum faraid. Kadang-kadang kita fikir mati je faraid, matinya faraid. Tidak. 4 step sebelum faraid wajib waris tahu dan laksanakan dahulu sebelum faraid. Yang kedua, B, ilmu berkaitan dengan muamalat, yakni ekonomi seperti riba dan hutang. Seperti juga dividen yang tidak halal, tidak patuh syariah. Jadi kita akan masuk dalam satu bab mengenal pasti yang mana harta pusaka. Kadang-kadang waris fikir semua harta berkait dengan si mati harta pusaka. Tidak. Ada harta yang dikatakan harta pusaka dan ada yang dinamakan bukan harta pusaka. Apa contoh yang bukan harta pusaka? Wang ataupun harta yang terbit dari sumber yang tidak patuh syariah. Contoh, dividen dalam simpanan KWSP. Sekarang ini Alhamdulillah KWSP dibuat 2 pilihan. Mana-mana yang belum tukar status daripada konvensional, segera tukar kepada akaun Islamik. Tabung haji Alhamdulillah, memang insya-Allah kita yakin ianya Islamik dan patuh syariah. Bahkan dah tolak siap-siap dengan zakat. Ini sebab tu dividen dia kurang daripada ASP, sebab dia dah tolak siap-siap dengan zakat tahunan. Tetapi KWSP, ASB kadang-kadang lebih sikit daripada tabung haji dividennya. Tetapi wajib kita keluarkan zakat bila kita keluarkan duit daripada KWSP, tolak. Apa contoh lagi yang lain? Duit terbitan selepas kematian. Contoh, kadang-kadang orang datang ziarah bagi duit. Orang anggap ini duit faraid. Tidak, ini bukan harta si mati. Kalau tempat saya, bila berlaku kematian, kadang-kadang keluarga si mati letakkan besen. Dalam besen ada beras. Saya tak pasti kalau di sini masih ada gunakan kaedah itu ataupun tidak. Mungkin dulu-dulu masukkan duit dalam beras tu orang tak tahu berapa kita bagi. Dan mungkin juga nak mengelakkan daripada angin tiup duit tadi kalau terbang. Jadi orang dulu-dulu kalau tempat saya di Sekincan, masukkan dalam besen beras. Jadi orang yang datang ziarah, kita orang Jawa panggil apa? Layat. Layat tu dia masukkan duit nak bagi dekat keluarga. Duit tadi duit pusaka ke? Bukan. Kerana ia datang selepas kematian. Jadi duit ni tadi kepunyaan siapa? Kepunyaan keluarga si mati. Terpulang kepada mereka, tak berkait dengan faraid, sama ada nak bagi sama rata, ikut muafakat atau nak gunakan duit tersebut untuk menjamu tetamu, untuk buat kenduri tahlil dan sebagainya. Itu atas kesepakatan waris. Jangan gunakan duit daripada harta si mati untuk urusan kenduri tahlil. Kenduri tahlil tak termasuk dalam 4 perkara kewajipan waris ke atas si mati, yakni pengurusan jenazah. Kenduri tahlil tak termasuk. Jadi tak boleh digunakan daripada harta si mati. Nak buat juga, bincang dengan adik-beradik, bincang dengan waris-waris lain. Kita collect duit seorang 1,000 contoh, seorang 500, ataupun yang mampu bagi lebih, yang tak mampu bagi seberapa ada. InsyaAllah hujung bulan ni kita buat majlis kenduri tahlil. Kita niatkan supaya pahala yang kita sedekah kepada orang ramai makan ini sampai kepada arwah mak, arwah ayah. Silakan. Jangan guna daripada duit faraid, duit pusaka. Kalau nak guna juga, lepas daripada faraid, dah dapat bahagian masing-masing, barulah bincang nak collect berapa, itu tak ada masalah. Yang jadi tak bolehnya apa? Belum lagi faraid, dah ambil siap-siap. Belum faraid, yang ni Along ambil dulu 10,000 duit arwah ayah. Untuk apa? Untuk kita nak buat kenduri tahlil nanti. Faraid belum lagi. Tak boleh. Kerana ini bukan urusan yang fardu, urusan yang mesti dilakukan oleh waris. Yang ketiga, ilmu munakahat, yakni berkait dengan pernikahan seperti nikah dan talak.
Ada tak kait dengan faraid? Ada. Ada ketika mana? Ketika isteri yang telah ditalakkan, adakah dia dikira waris ataupun tidak? Nanti kita akan masuk. Ada talak bain kubra, talak bain sughra. Ada talak raj'i. Talak yang raj'i sahaja baru dikira waris, yang boleh dirujuk dalam tempoh masih lagi dalam iddah. Maka bila berlaku kematian suami, isteri ni tadi dapat harta pusaka. Selagi mana dalam tempoh iddah dan talak tersebut talak yang raj'i, talak yang boleh dirujuk, maka isteri ni tadi masih lagi dikira sebagai waris. Apalagi berkait dengan pernikahan, anak dalam kandungan. Nanti kita akan masuk dalam satu bab perihal adakah anak di dalam janin termasuk dalam senarai waris ataupun tidak. Jauh nanti. Saya tak ingat muka surat berapa. Di belakang-belakang nanti. Kita masih lagi dalam muka surat 27. Kita nak bincangkan tentang fiqh faraid dahulu. Kemudian yang keempat, berkait dengan ilmu jinayat, berkait dengan jenayah seperti pembunuhan. 3 perkara yang boleh menghalang seseorang waris daripada mewarisi harta pusaka. Salah satunya berkait dengan pembunuhan. Apa jua jenis pembunuhan, maka ianya terhalang daripada mewarisi pusaka. Sekalipun tidak sengaja. Sekalipun tidak sengaja. Saya bagi satu contoh yang mungkin tuan-tuan tak tergambar, yang ini pun terhalang ke? Iaitu ketika mana seorang anak, dia bekerja sebagai hakim dan ayahnya didapati bersalah, na'udzubillah. Contoh, bersalah kerana apa? Mengedar dadah. Hukumannya kita sudah maklum, pengedar dadah hukum gantung sampai mati, mandatori. Jadi seorang anak ini hakim memutuskan bahawasanya ayahnya disabitkan bersalah dan dihukumkan gantung sampai mati. Berdosa tak anak ni? Tak berdosa. Tetapi dia juga terhalang dengan sebab tindakan dia tadi menyebabkan kematian ayah ni tadi, dan dia tak boleh mewarisi harta si ayah. Sampai tahap macam tu. Allah nak jaga harta pusaka ini sampai kepada waris dengan cara yang betul-betul Allah redha. Allah tak haramkan dia memutuskan gantung sampai mati, tu tak berdosa anak ni tadi, kerana itu tugas dia. Hatta kalau anak ni tadi hanya sebagai saksi, bukan dia hakim, dia sebagai saksi sahaja perbicaraan, yang mana hasil perbicaraan tadi ayahnya tadi digantung sampai mati, pun terhalang disebabkan dia ini menjadi saksi sahaja. Sampai tahap macam tu sekali. Nak jaga harta yang masuk dalam poket kita dalam keadaan yang benar-benar patuh syariah. Kita kadang-kadang sambil lewa, kita bila jumpa duit RM100 dekat depan pagar, ambil masuk kocek laju-laju. Orang tak nampak. Tak boleh ambil sebenarnya. Tak boleh ambil. Nak ambil boleh dengan syarat kena dihebahkan kepada awam. Kena buat iklan. Hari-hari Jumaat, tiap-tiap Jumaat iklankan siapa ada hilang duit RM100 dekat depan pagar masjid, boleh berjumpa dengan saya. Selama mana tempoh nak iklan? Setahun. Jangan main-main. Setahun kena iklankan. Setahun 365 hari. 366 hari dia boleh pakai duit tu tak? Boleh. 367 hari besoknya pula ada orang mengaku, ji duit saya yang hilang tersebut. Wajib ganti balik. Kita dah guna ni. Kita dah guna tak salah sebab dah lepas tahun. Tetapi esoknya orang tu datang mengaku tu duit dia, memang betul duit dia. Dia bersumpah dan sebagainya, dan wajib kita ganti balik. Ni nak kata bukan mudah kita nak ambil harta masuk dalam poket kita. Semuanya ini adalah pinjaman daripada Allah dan mutlak milik Allah, dan Allah akan tanya di akhirat nanti. Tidak berganjak kaki kita seseorang hamba itu di padang mahsyar, melainkan ditanya 4 soalan. Yang pertama antaranya adalah berkait dengan harta kita. Dari mana kita dapat, dan bila kita dah dapat belum tentu selamat lagi walaupun dari sumber yang halal. Ke mana kita belanjakan juga akan ditanya. Kerana semuanya adalah pinjaman dari Allah. Kalau Allah bagi, Allah tak tanya dah.
Kita kalau ada duit bagi kat kawan, nah RM5. Terpulang kat dia nak beli rokok ke, dosa kita tak dapat. Kita nak bagi kat dia, kita dapat pahala. Tetapi kalau kita bagi pinjam ni motor, pakailah. Jaga elok-elok. Aksiden kita boleh, kita ada hak minta ganti. Sebab kita bagi pinjam. Itulah ibarat harta yang kita dapat. Bukan hanya harta, anggota badan kita juga akan ditanya di akhirat nanti. Mata kita, telinga kita, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan, 7 anggota ini akan ditanya. Dan pada ketika itu kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut kita akan dikunci. Siapa yang bercakap? Wa tukallimuna aydihim, yang bercakap tangan-tangan mereka. Ya Allah, pada tarikh sekian-sekian, waktu sekian-sekian, si fulan melakukan sekian-sekian di tempat sekian-sekian. Mulut dah terkunci. Di dunia kita boleh cong sana, cong sini lagi. Boleh tipu sana, boleh tipu sini nak selamatkan diri. Tetapi akhirat nanti mulut terkunci, yang bercakap siapa? Tangan-tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, dan siapa yang menjadi saksi? Kaki kita. Ya Allah, benar apa yang dikatakan tangan tadi, aku menjadi saksi. Waktu tu yang baik yang kita buat, mudah-mudahan dapat balasan yang baik. Tetapi yang sebaliknya, na'udzubillah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kelima, berkait dengan ilmu hisab, ilmu matematik. Seperti dalam bab gandaan sepunya terkecil dan asal masalah, nanti kita akan masuk dalam bab asal masalah. Ilmu berkait dengan nasab, iaitu keturunan, seperti saudara seibu sebapa dan sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa. Yang ini nanti berkait dengan keturunan, yang mana 3 sebab kenapa seseorang itu boleh mewarisi harta pusaka. Salah satunya berkait dengan nasab keturunan. Yang kedua dengan sebab perkahwinan. Yang ketiga dengan sebab walak ataupun perhambaan. Sekarang dah tak ada hamba. Dah tak ada konsep penghambaan. Ada nasab dan juga pernikahan. Nasab ini tadi kena nasab yang sah taraf. Kalau anak yang bukan sah taraf atau anak luar nikah, walaupun ianya adalah anak dari sudut biologinya. Biologi ni saya teringat sebab bila saya daftar untuk anak sekolah, sekarang ni kita kena daftar, kalau KPM kita kena daftar. Lepas tu dalam daftar tu dia ada bapa biologi, ibu biologi. Maksudnya apa? Ibu ni, bapa ni dari sudut biologinya dia, tetapi belum tentu bapa yang menurut sah syariah tadi. Dari segi biologinya ya. Sebab itu anak yang tidak sah taraf tak boleh dinasabkan, dibinkan, walaupun bapanya itu bapa dari sudut biologi. Haram untuk kita menasabkan, membin atau membentikan, walaupun itu bapa dia dari sudut biologi. Sebab hukum tetap hukum, tak boleh menasabkan. Yang seterusnya berkait dengan ilmu kedoktoran, seperti penentuan masa kematian. Bila berlaku 2 kematian, ayah dan juga anak, mana kita sedia maklum, orang yang mewarisi harta pusaka mesti hidup ketika mana pemilik harta mati, walaupun beza hidupnya itu baru 5 minit. Jadi dekat situ kita kena tahu dari sudut ilmu kedoktoran. Sekarang ini dah mudah, kita nak tahu waktu orang mati melihat pada sijil mati. Dekat situ ada waktu, doktor sahkan bila, jam berapa, tarikh berapa kematian si mati. Jadi kalau berlaku kematian, contoh dalam satu kereta, ayah dan juga anak, dua-dua saling mewarisi, tetapi lihat siapa yang mati dulu. Bagaimana caranya? Lihat pada sijil mati yang disahkan oleh pihak hospital. Seterusnya berkait dengan ilmu perundangan negara, seperti Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955, iaitu Akta 98. Azan Isyak biasa azan ke ataupun teruskan? Biasanya azan ya. Teruskan. Okey. Yang ini nanti berkait dengan undang-undang, nanti kita akan masuk serba sedikit. Dalam kitab ini satu yang saya suka, walaupun dia kitab Melayu,
Okay. Saya ada kitab Arab, tetapi dalam kitab Arab tak cerita tentang KWSP, tak cerita tentang akta itu, akta ini, tak cerita tentang tabung haji, sebab yang itu berada dalam wakil kita Malaysia sahaja. Jadi penulis ini Al-Fadhil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad juga sahabat saya, kami berguru dari guru yang sama, Al-Fadhil Almarhum Ustaz Jabal Alam Shah di Mesir. Dan balik-balik dia mendalami ilmu faraid dan buat kitab, dan dia masukkan juga enactment ataupun perkara-perkara yang berkait dengan wakil semasa di Malaysia. Kita tahu, oh rupanya duit takaful ni tak termasuk dalam pusaka. Contoh, dekat Arab tak ada takaful, tak ada KWSP. Jadi tak nak mengenal pasti itu, dia kaitkan dengan wakil ataupun peredaran semasa kita di Malaysia. Dan lain-lain bidang ilmu yang berkaitan. Kita sambung lagi sikit boleh ya, 5 ke 10 minit insya-Allah. Yang keempat, sumber pemilihan harta secara adil. Adil ni apa dia sebenarnya? Kadang-kadang orang salah faham adil ni sama rata. Adil sama rata. Tidak. Apa makna adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan bagi adil, zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya bagi contoh. Saya ada 2 orang anak. Seorang sekolah menengah, seorang sekolah rendah. Sekolah menengah pergi sekolah naik motor, kena isi minyak. Kantinnya harga nasi atau mi mungkin RM2, RM3 sepinggan. Berbeza dengan anak yang sekolah rendah, saya yang hantar, kadang isteri saya hantar. Makanan di kantin mungkin satu pinggan RM1, RM1.50, murah sikit. Saya bagi belanja dekat anak yang sekolah menengah RM5, saya bagi belanja dekat anak sekolah rendah RM5. Adil tak saya? Adil tak saya? Tak adil. Walaupun nampak sama rata. Walaupun nampak sama rata, tetapi tak adil. Sebab apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tuan-tuan kalau ada isteri 2-3 orang, tuan-tuan lah, bukan saya. Tuan-tuan isteri pertama ada 5 orang anak, contoh. Isteri yang kedua ada 1 anak. Tuan-tuan bagi dekat belanja bulanan isteri pertama RM2,000, contoh. Isteri kedua RM2,000 juga, contoh. Gila-gila hari, 15 hari dekat isteri pertama, 15 hari dekat isteri kedua. Adil tak tuan-tuan? Adil tak tuan-tuan? Tak. Jadi nak kata adil itu bukan sama rata, tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya atas neraca keseimbangan syariah. Lihat pada keadaan yang dikatakan sesuatu itu benar atau tidak, diletakkan pada tempatnya. Selain daripada bekerja dan berniaga, pewarisan juga merupakan salah satu sumber pemilikan harta yang sah dan adil. Dalam pembahagian harta pusaka, tiada siapa pun yang terlebih adil di dalam menentukan kadar pembahagian harta pusaka, kerana ahli waris melainkan Allah Subhanahu wa taala, kepada ahli waris melainkan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Yang bermaksud, dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, yakni Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjinya dengan benar dan adil. Tiada sesiapa yang dapat mengubah sesuatu pun daripada kalimah-kalimahnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 115. Ini menunjukkan bahawasanya kita sebagai hamba yang lemah, kita tak mampu nak membahagikan, menentukan waris-waris kita, yang ni dapat berapa, yang tu dapat berapa. Kita lemah. Allah dah tentukan siap-siap, kerana hakikat harta yang kita ada di dunia milik Allah. Kita mati, harta tersebut kembali kepada Allah, dan Allah kembalikan semula kepada waris-waris kita dengan cara faraid. Dan ini adalah faridatan minallah, kewajipan, kefarduan daripada Allah, dan wajib kita sebagai waris melaksanakan perintah tersebut, pembahagian tersebut.
Ini nak menunjukkan kita ini seorang yang lemah. Kita tak kenal, tak tahu yang mana lebih banyak manfaat kepada kita, ayah kita ke, anak kita ke. Dan kadang-kadang kita rasa, oh, aku yang sulung, aku kena buat keputusan, dan semua ni adalah muktamad. Biasa kita dengar dah macam dalam cerita Piramli pula. Semua keputusan bagi dia, dia sebagai penentu segala-galanya. Dia tak tahu yang dia buat itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Dan yang kelima, last, insyaallah yang seterusnya kita akan sambung. Manusia makhluk yang lemah. Kita sebagai hamba-Nya yang lemah, tidak mampu dan tidak layak untuk menentukan ahli waris yang berhak dan tidak berhak terhadap harta pusaka. Kita juga tidak berupaya untuk menentukan beberapa bahagian bagi mereka yang berhak. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Yakni pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Lemah kita tuan-tuan, cukup lemah. Tak kenal, tak mampu. Otak kita, akal kita terhad keterbatasannya. Tak mampu nak menilai yang mana sepatutnya dapat banyak, yang mana sepatutnya dapat sikit. Kalaupun menurut kita itu betul, menurut orang lain belum tentu betul. Jadi macam mana nak buat? Habis kelahi. Yang ni kata dia betul, yang tu kata betul, yang ini kata inilah seadil-adilnya. Contoh, yang tu perlu, yang sana pula kata ini tidak adil. Cerita Piramli pula kan. Last semuanya lemah. Allah tahu, Allah yang menciptakan kita. Oleh kerana itu Allah sendiri yang langsung menentukan pembahagian faraid, dan kita sebagai hamba tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan lain. Wajib mematuhi, wajib mengikut apa yang diperintahkan, ditentukan oleh Allah dalam urusan faraid. Wallahu ta'ala a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. Nombor 6 insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tergores hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.